Saya sebagai ahli parlimen, saya merasakan amat penting sebagai salah seorang ahli parlimen untuk saya memberikan tazkirah, memberikan khutbah dan sebagainya sekiranya kita mampu untuk diberikan kebenaran untuk melakukannya, kerana ini di antara perkara-perkara yang akan membawa kita untuk berinteraksi dengan masyarakat secara lebih dengan cara yang at a different level lah, yang lebih baik, yang mana masyarakat pun dapat memahami wawasan kita sebagai wakil rakyat mereka, kefahaman kita, asas pemikiran yang membawa kita menjadi sebagai ahli parlimen dan sebagainya. Dan bagi saya lebih lagi untuk diri saya, di mana orang masyarakat pun telah melihat bahawa saya begitu aktif dalam persoalan-persoalan bukan Islam, dalam isu kuil, dalam isu gereja, dan saya khawatir bahawa ada satu usaha untuk nak halang saya untuk bergiat dalam medan di kalangan orang bukan Islam, di kalangan orang Islam, supaya diberikan satu imej bahawa saya ni hanya aktif dalam soal kuil dan gereja, dalam soal masjid saya tak ada. Sedangkan dengan saya terlibat dalam program-program seperti khutbah dan tazkirah, ini memberikan peluang bagi saya untuk menegaskan bahawa sebenarnya semua yang saya lakukan bagi saya adalah atas dasar kefahaman saya berhubung dengan agama Islam. Termasuklah hubungan saya dengan masyarakat Hindu berhubung kuil mereka, dan hubungan saya dengan masyarakat Nasrani berhubung dengan gereja mereka. Ini merupakan kefahaman dan semangat yang baru, yang Islam itu tidak menjadi sebagai penghalang kepada agama lain, tetapi sebenarnya menghormati agama lain, dan tak ada pencanggahan. Yang saya ni beri khutbah di masjid dan saya membela hak orang Hindu ataupun hak orang Nasrani. Kalau inginkan teks khutbah, saya boleh beri. Saya harap ada yang sanggup siarkan, dan kita minta pihak yang berkenaan untuk mendedahkan di mana ucapan saya ataupun khutbah saya ni salah lah dari segi ajaran Islam. Ceramah yang bukan, yang tidak menyokong BN lah. Yang ini ditekanlah daripada dululah. Tauliah dia ni. Berapa ramai kita nak kata? Ramai dulu berapa ramai semua, sampai episod pegawai JAIS kejar ustaz lah, apalah semua macam-macam kita dengar dulu. But that was masa dulu bila kita pembangkang. Sekarang ni to a large extent, kebanyakan daripada ustaz-ustaz yang kita yang pernah dulu tak dapat tauliah, sekarang ni semua dah dapat tauliah. Tetapi masih ada lagi lah dia punya sistem ni yang tidak munasabah, dan open to misuse. So benda yang macam ni kita kena itulah saya kata kita kena bincang bersama, buka balik untuk perbincangan, cari satu kaedah di mana salah guna sistem ini tidak akan berlaku. Ini di antara tanggungjawab kerajaan Pakatan Rakyat, dia kena buat, kerana inilah di antara reformasi ataupun perubahan yang masyarakat harapkan. Kalau dari sudut politik kita nak baca, nampak seolah-olah tujuan dia nak tunjuk bahawa kerajaan negeri Selangor ni pun agak represif lah, kalau kita nak kaji dari segi sudut politik. Saya tidak percaya bahawa Exco Agama dimaklumkan dan bersetuju dengan tindakan yang sebegini. Saya tak percaya bahawa Menteri Besar dimaklumkan dan bersetuju dengan tindakan yang seperti ini. Ianya merupakan satu tindakan yang boleh dikatakan mengejutkan lah. Dan tapi dari sudut undang-undang yang sedia ada, tak salah bagi JAIS untuk melakukannya. So inilah yang kita kena kaji. Saya pun tak yakin bahawa Sultan sendiri restu tindakan yang seperti ini, dan ianya memberikan satu imej yang negatif terhadap Selangor. Dan bila memberikan negatif imej terhadap Selangor, imej yang negatif
terhadap Pakatan Rakyat. Ya. Dalam parlimen pun kita diperli semalam ya, dalam sesi soal jawab bila dikatakan tindakan SPRM yang selective persecution dan sebagainya, maka ada juga wakil daripada Barisan Nasional yang tanya bagaimana dengan tindakan terhadap Dr. Asri di negeri Selangor. So macam dia nak tunjuk bahawa kita ni pun lebih kurang samalah ya, represif ya, menyekat ya, menahan orang tanpa alasan yang kukuh dan sebagainya ya. So this is adalah dia punya kemungkinan ya, political agendanya, tetapi nobody can prove that lah.